Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Firdaus bin Abu Hurairah, Nama Majlis A193-603 akan membentangkan sejarah ta'bir urus pra-Islam. Kita masuk kepada bahagian pengenalan. Maksud ta'bir urus ialah satu cara atau sistem mentadbir, mengurus, mengawal selia dasar fungsi atau perjalanan sesebuah perbadanan, syarikat dan sebagainya. Ia diambil daripada Kamus Dewan Pelajar edisi kedua. Seterusnya kita masuk kepada maksud tadbir urus Islam. Maksud tadbir urus Islam ialah satu sistem yang menguruskan kehidupan manusia melalui falsafah dan prinsip Islam yang lengkap. Dan kita masuk kepada maksud tadbir urus Barat. Maksud tadbir urus Barat ialah satu tadbir urus di negara Barat seperti Amerika Syarikat. Mengikut perspektif Barat, urus tadbir ialah satu proses pencapaian matlamat kepada sesebuah organisasi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Luqman bin Rusdi, bernombor matrik A193-626. Seterusnya saya akan sambung pembentangan ini, iaitu kita pergi kepada topik seterusnya, iaitu perkembangan Arab pra-Islam. Dari perspektif sejarah, ia menunjukkan bahawa rantau Hijaz secara keseluruhannya adalah baik sebelum atau selepas Islam dilahirkan. Boleh dikatakan tidak mempunyai sistem pemerintahan dan perpaduan politik di bawah kawalan satu kerajaan. Makkah dan Madinah sebagai wilayah terpenting di Hijaz juga merasakan kemerdekaan untuk masa yang lama. Walaupun Makkah mempunyai sistem pemerintahan yang lebih kondusif berbanding Madinah, tetapi konflik antara suku masih juga berlaku. Konflik ini secara amnya berpunca daripada struktur masyarakat Arab berdasarkan pada organisasi suku. Di bawah kepimpinan Qusay, organisasi pentadbiran Makkah dan Kaabah mengalami perubahan. Ini dapat dilihat dari penstrukturan organisasi kerajaan yang dijalankan. Sebagai contoh, melalui perolehan majlis-majlis seperti Hijabah, Liwa, Siqayah, Rifadah dan Nadwah. Selepas Qusay tua, kepimpinan dalam mentadbir Kaabah diserahkan kepada anaknya Abu Dar, yakni anak sulung Qusay. Dalam beberapa waktu, Abu Dar memimpin Kaabah dan diserahkan kepada anak-anaknya. Ia kemudiannya mencemburui anak-anak Abdul Manaf, yakni anak Qusay, dan juga adik kepada Abu Dar, seperti Hisham, Abdul Syams, Abdul Muttalib dan Naufal, kerana mereka menganggap mempunyai kedudukan yang lebih dihormati antara suku-suku Quraisy. Walau bagaimanapun, selepas perundingan, ia akhirnya dihasilkan perjanjian mengenai pembahagian kuasa ke atas Kaabah. Perjanjian ini berterusan sehingga kedatangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Musyaidi bin Saifuddin, nombor Majlis A193-765. Sekarang saya akan membentangkan mengenai aplikasi tadbir urus Arab pra-Islam. Aplikasi tadbir urus Arab pra-Islam terbagi pada tiga, iaitu politik, ekonomi dan juga agama. Politik pada zaman Arab pra-Islam menggunakan sistem kabilah. Sistem kabilah ini diketuai oleh Syekh. Syekh dilantik berdasarkan orang yang paling tua dan paling tinggi di dalam kaum kabilah. Kaum yang lebih tua. Mereka ini biasanya daripada ahli yang berkaitan. Maksud ahli yang berkaitan adalah mereka yang ada hubungan rapat bersama dengan Syekh atau kaum kabilah ini. Ekonomi pada zaman Arab pra-Islam. Perdagangan merupakan unsur penting dalam ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Mereka telah lama mengenai perdagangan bukan sahaja dengan orang Arab, bahkan juga dengan non-Arab. Pada ketika itu, Mekah dianggap sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Kedudukan perniagaan Mekah itu dianggap strategi. Di daerah tersebut terdapat beberapa pasaran yang terkenal di zaman Arab pra-Islam. Antaranya yang terkenal adalah Yukaz, Mijannah dan juga Zulmajaz. Fungsi pusat perdagangan pada ketika era Arab pra-Islam tidak hanya sekadar perdagangan, bahkan fungsinya juga menjadi pertemuan para sastrawan, penyair dan juga para pemidato. Seterusnya yang terakhir bagi aplikasi tadbir urus Arab pra-Islam merupakan agama. Agama yang diamalkan ketika Arab pra-Islam yang dianut oleh bangsa Arab merupakan ada 4 agama. Yang pertama, paganisme.
yang kedua Yahudi, yang ketiga Majusi dan yang terakhir adalah Nasrani. Agama yang paling banyak dianuti oleh bangsa Arab ketika itu merupakan agama pagan. Agama pagan merupakan agama yang menyembah berhala. Pada zaman Mekah sebelum masukkan Islam, di keliling Kaabah itu terdapat 360 berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Amr bin Luhai merupakan orang pertama yang mengajak bangsa Arab kepada penyembahan berhala. Amr bin Luhai juga merupakan nenek moyang kepada Bani Khuza'ah. Dan pada ketika itu juga, agama yang paling hampir dengan agama Islam merupakan agama Hanifiyah yang tidak menyembah berhala, bahkan yang paling hampir dengan agama Islam. Sekian, itu sahaja daripada saya, aplikasi takbir urus Arab pra-Islam. Terima kasih. Nama saya Yahya Muslim Hanif bin Zakaria bernombor metrik A193285. Seterusnya kita lihat kepada kesan takbir urus Arab pra-Islam. Yang pertama, kesan dari sudut agama. Sebelum datangnya Islam di tanah Arab, kepercayaan masyarakat Arab melalui zaman kemerosotan sehingga menyebabkan mereka terjerumus dengan gejala pemujaan berhala. Konsep kepercayaan masyarakat Arab jahiliah hanya cenderung kepada kepercayaan wujudnya Tuhan semata-mata, tetapi tidak dengan mengesakan Tuhan yang disembah. Hal ini dijelaskan melalui tingkah laku penyembahan patung berhala hasil ukiran tangan mereka sendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan syafaat, meminta pertolongan dan memohon perlindungan. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa keadaan keagamaan yang terpecah belah yang mengakibatkan masyarakat Arab jahiliah terjerumus dalam praktik-praktik pemujaan berhala dan meyakini adanya Tuhan tanpa mengesakannya. Yang kedua, kesan dari sudut sosial. Kehidupan sosial pada zaman Arab jahiliah mempunyai susunan lapis masyarakat yang mewujudkan jurang antara mereka. Jawad juga telah menjelaskan bahawa masyarakat Arab jahiliah hidup berkabilah sehingga timbulnya perasaan asabiyah. Kehidupan berkabilah telah mengawal sistem pentadbiran mereka. Perkara ini telah menyebabkan amalan kehidupan mereka yang suka berperang, melakukan kekerasan dan penindasan atas sebab menuntut bela dan bagi tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini juga telah menyebabkan penindasan dan kezaliman terhadap golongan bawahan, miskin, wanita dan kanak-kanak. Yang ketiga, kesan dari sudut ekonomi dan politik. Amalan ekonomi mereka dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman kerana mereka mengamalkan ekonomi bebas. Amalan riba dalam jual beli dan pinjam meminjam menjadi kebiasaan sehingga tidak wujud perasaan belas kasihan. Selain daripada memungut cukai daripada pedagang yang melalui kawasan mereka, sumber ekonomi juga diperoleh daripada sumber yang haram, iaitu menjual patung berhala. Dalam hal amalan politik pula, mereka tidak mempunyai sebarang perundangan dan peraturan yang stabil dan teratur. Kehidupan mereka bebas tanpa undang-undang yang mengawal sebarang kesalahan dan penyelewengan. Lebih malang lagi, mereka tidak mempunyai sistem yang mengatur pemindahan kekuasaan dan kepimpinan. Pemindahan kuasa kepimpinan dilakukan hanya berdasarkan tradisi mengikut kedudukan umur yang paling tua, orang yang paling kaya, orang yang paling ramai anggota keluarga atau yang paling layak mendapat kehormatan akan dipilih menjadi pemimpin dalam sesuatu kabilah. Akhir sekali kita masuk kepada bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, takbir urus Arab pra-Islam mempunyai sistem yang tersendiri untuk membentuk dan membangunkan masyarakat Arab. Meskipun pada ketika itu masyarakat Arab jahil dari segi akhlak dan kelakuan mereka yang tidak beretika, tidak berberi kemanusiaan, namun dalam urusan urus takbir, masyarakat adalah mempunyai satu sistem yang khusus dalam memastikan urus takbir mereka berjalan dengan lancar, sama ada dari sudut politik ataupun ekonomi. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.